Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman kita. Alhamdulillah dapat kita solat berjamaah sama-sama, dan lepas tu kita pergi ke kuliah Maghrib sebagaimana yang kita lakukan. Dan cuma hari ini saya tak gunakan kitab tu, saya gunakan ini. InsyaAllah minggu depan saya bagi nota semua ni. Pasal ni banyak ni, ada 200 lebih lah ini ya. Ada 200 muka. Nanti tuan-tuan boleh berpandukan tu lah ya, insyaAllah. Sebagaimana yang saya katakan yang lepas, kita nak ulang kaji balik bab wuduk satu, bab solat, rukun solat ada berapa, rukun wuduk ada berapa. Ada. Jadi oleh kerana wuduk ini sebagaimana saya tekankan pada kursus haji sama ya. Kalau kursus haji saya buat sampai 3 hari ini ya. Dan insya-Allah di minggu depan kita pun ada buat praktikal. Macam mana ambil air sembahyang menggunakan spray semua. Ya. Bagi muslimah, macam mana ambil air sembahyang menggunakan spray dalam telekung. Ya tak? Cara macam mana kita. Ini boleh kita gunakan, bermakna kalau sekiranya pergi umrah, pergi haji ataupun di tempat hadiahkan ramai. Contoh, nak ambil air sembahyang muslimah bersing-sing tak boleh kan. Jadi aurat, semua aurat kalau ada yang bukan mahramnya ya. Kalau semua perempuan tak masalah. Kalau tempat-tempat yang ada bukan mahramnya. Okey. Saya buat daripada mula-mula pergerakan wuduk juga. Lepas tu barulah pada rukun solat ada 13 rukun ya. Akan datang saya bagi notanya insya-Allah. Ya, sebab pasal saya buat sekali dengan orang kursus haji untuk hari Ahad besok. Jadi insya-Allah saya buat hari besok Jumaat, Sabtu siaplah. Ya, dan insya-Allah Khamis depan kita pula saya bagi tak seorang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Al-Quran dan kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia ya. Dan begitu juga kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia. Seterusnya kepada isteri-isteri yang telah meninggal dunia, suami-suami yang telah meninggal dunia. Sya'ulillahi lama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sebelum kita menunaikan solat tentu kita ambil wuduk dulu kan. Jadi kita punca daripada wuduk. Apa itu pengertian wuduk ya. Wuduk bermaksud membasuh anggota tertentu dengan air dan dilaksanakan mengikut cara tertentu dengan niat berwuduk ya. Ini termasuk besok wuduk dengan tayamum sekali. Pelajaran ini wuduk, tayamum dan solat ya.
rukun-rukun dalam solat, rukun tayamum, apa yang perlu kita buat ketika dalam tayamum, ya, insya-Allah. Rukun wudu, ingat, setiap perbuatan amal ibadah ada rukun dia. Kalau rukun ini tertinggal, maka tidak sahlah wudu kita, wudu kita, ibadah kita. Maksudnya, kalau rukun haji tertinggal, rukun umrah tertinggal, maka tidak jadi umrahnya, tidak jadi hajinya. Apatah lagi kalau rukun wudu tertinggal, maka tidak sempurnalah wudunya dan tidak sah. Okay. Niat ketika mula membasuh muka, itu niat. Niat itu di dalam hati. Ya, membasuh muka, lepas tu baru membasuh muka. Okay. Sebenarnya niat ini ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka itu niat. Bagi Imam Syafi'i, sebelum menunaikan wudu kita baca niat dalam bahasa Nawawi itu wudu ali rahmi hadasi lillahi ta'ala. Tapi mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dia tak perlu sebut tu, dia terus dalam hati. Tetapi bagi Imam Syafi'i, ketika sebut di dalam hati, niat ini tadi ketika kita membasuh muka. Ya, tapi bagi Imam Syafi'i dimulai dengan nawaitu itu tadi adalah sunat. Begitu juga ketika solat, usolli, kita mengungkapkan usolli, itu sunat. Ya, okey. Tapi mazhab-mazhab yang lain, dia terus tak sebut usolli tak payah. Dia terus niat di dalam hati, takbiratul ikhram gitu terus. Dan begitu juga bagi yang ambil air sembahyang, dia basuh muka dan terus takbiratul ikhram. Terus basuh muka. Sama basuh muka dan niat di dalam hati. Membasuh muka, membasuh dua tangan hingga ke siku. Membasuh dua tangan hingga ke siku. Sekurang-kurangnya. Lebih tak mengapa. Ya, lebih tak mengapa. Lebih daripada siku. Sebab hadis mengatakan setiap anggota yang kena air sembahyang, dia akan bersinar di yaumil mahsyar besok. Pasal itu Abu Hurairah, jadi kalau membasuh tangan sampai ke ketiak. Pasal dia menakkan segala anggota tangannya bersinar di yaumil mahsyar. Bagi Imam Syafi'i, itu basuh kepala, itu bukan basuh, mengusap sebagai kepala sekurang-kurangnya 3 helai. Tengoknya. Membasuh dua tangan hingga ke siku. Menyapu kepala dengan air, menyapu. Membasuh lain, menyapu lain, membasuh ni dengan air yang banyak. Tak? Tapi kalau menyapu dengan tangan, seberapa ada yang dalam tangan ni, sapukan gitu. Sekurang-kurangnya basahnya rambut itu, sekurang-kurangnya ya, pada 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Ya. Menyapu kepala dengan air sekurang-kurangnya 3 helai rambut pada had kepala. Kepala saja. Ya. Mana yang dikatakan kepala, ini anggota kepala semua. Ya. Itu sekurang-kurangnya kat situ. Ya. Okey. Dan sekurang 3 helai. Okey. Membasuh 2 kaki hingga ke buku, dua buku lali. Kaki, membasuh 2 kaki hingga ke 2 buku lali. Itu wajib tu. Tertib mengikut susunannya. Tak boleh nak basuh kaki dulu, baru basuh tangan, baru basuh muka, tak boleh. Mengikut susunannya mesti basuh muka berserta niat, lepas tu baru basuh tangan, 2 belah tangan, ya. Itu tertib itu berturut-turut, mengikut susunannya berturut-turut tu, ya. Okey. Wuduk, iaitu amalan sunat dalam wuduk. Ini yang sunat dilakukan ketika dalam wuduk. Bersugi, gosok gigi, ya. Lepas itu menghadap kiblat. Menghadap, cantik tempat wuduk kita menghadap kiblat. Ya tak? Cantiklah. Itu. Kalau tak dapat, itu macam mana nak menghadap? Ya. Itu sunat saja, tapi sah ambil wuduknya.
Tempat kita memang cantik lah, ya, menghadap ke kiblat. Membaca basmalah. Sekurang-kurangnya sebelum niat ambil wuduk tadi, baca bismillah dulu. Sekurang-kurangnya. Pasal begitu juga setiap hadis mengatakan setiap perbuatan diawali dengan bismillah. Ada setengah ulama mengatakan diawali dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pasal auzubillah itu ta'awuf. Ta'awuf itu adalah menghindarkan, menolak daripada syaitan. Jangan sampai ada godaan syaitan. Pasal ketika ambil wudu juga kadang ada syaitan menggoda kita, ya. Mencuci dua tangan, dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Mencuci ini tadi, sebelum ambil air sembahyang, kita kena basuh tangan kita dulu. Ya, basuh tangan hingga pergelangan, bersih. Artinya waktu kita ambil wuduk nanti dah bersih lah, ya. Kena air itu pun air yang bersih. Lepas tu berkumur-kumur, itu sunat, ya. Berkumur-kumur itu sunat. Menyedot air ke dalam hidung itu sunat, ya. Okey. Menyedot air ke dalam hidung. Menyapu air ke seluruh kepala itu sunat, ya. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki disunatkan keseluruhan kepala. Okey. Tapi Syafi'i sekurang-kurangnya hanya 3 helai rambut. Walau bagaimanapun itu yang wajib, ya. Tapi Imam Syafi'i juga keseluruhannya adalah sunat. Yang rukunnya sebab apa? Kalau katakan kita hanya menyapu sikit saja, menampaknya yaumil mahsyar mental kita tit malap aja, ya tak? Tapi kalau disapu keseluruhannya akan bersinarlah satu kepala kita nanti di yaumil mahsyar, ya. Keseluruhan membasuh keseluruhan kepala itu sunat. Menyapu air ke seluruh telinga luar dan dalam itu sunat, ya, sunat. Menyelati janggut yang tebal. Kalau janggut tebal kena selatilah gitu. Basuh selati, takut tak rata ni. Selatin macam di cakar-cakar gitu, ya. Okey. Janggut yang tebal, menyelati jari-jari tangan dan kaki. Kalau kita basuh, waktu basuh kita selati. Dikuatiri kalau ada celah-celah ni ada yang tak sempurna. Okay? Jadi kita ni kadang-kadang ada sesuatu pun tak mengalir air itu. Ya, jadi itu sunat. Elok kita selati. Pasal itu kalau kita ambil air sembahyang, dengan kita ambil air sembahyang, botol siram tangan macam tu, ya, katakan botol satu apa tu, kita siramkan tangan tu. Lebih sempurna pakai spray. Pakai spray ni celah-celah ni dalam kuku boleh masuk tu semua. Ya tak? Kalau yang siram dengan botol tu dalam kuku belum tentu boleh masuk. Celah-celah tu kalau diselati dapatlah. Mendahului anggota kanan dari anggota kiri. Dulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Kanan dulu baru kiri. Itu sunat, ya. Membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali. Itu sunat. Yang wajib sekali saja. Tetapi kalau saya gunakan spray itu nanti, besok saya tunjuk sekali-sekali ambil yang wajib sahaja. Sebab dalam keadaan darurat contohnya. Ya tak? Okey. Masyaqqah. Muamalat berturut-turut. Muamalat adalah berturutan. Muamalat berturutan. Maksudnya, boleh jadi kita ambil muka, basuh muka di sini. Kita boleh basuh kaki di bilik air sana. Boleh. Tapi tidak berturut-turut. Ya. Katakan nanti kita basuh muka kat sini ataupun basuh muka kat kantin apa sana. Cafeteria. Lepas tu nanti basuh kaki kat sini. Pun boleh. Ya. Jadi berterusanlah. Cuma tidak berturut-turut itu saja.
tidak sampailah kering. Ya. Okey. Menyapu ya, berturut-turut dan membaca doa selepas wuduk tadi, membaca doa. Ya. Okey, nanti doa-doa ada itu nanti. InsyaAllah. Okey. Tayamum. Okey. Bererti tayamum. Okay. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan kedua tangan sampai ke siku menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat sebagai ganti dari wudu atau mandi wajib. Okay. Mandi wajib pun boleh tayamum. Ya? Kalau kiranya mudarat kata air tak ada ataupun kita sakit tak boleh kena air. Ya kan? Contoh. Tu boleh digunakan tayamum. Jadi apa yang nak tayamum kan? Kalau mandi wajib nak berguling-guling. Tak, itu ada dibagi tahu nanti. Okey. Ketiadaan air. Sebab apa? Apa dia? Keuzuran yang mengizinkan tayamum. Maksudnya, kita tak boleh kena air ataupun ketiadaan air. Contoh. Ya? Ketiadaan air. Ada air tetapi tidak dapat digunakan kerana sukar mengambilnya. Atau untuk kegunaan makan dan minum atau harganya mahal. Itu air tu harga mahal contoh. Ya, kita boleh buat tayamum pasal beli untuk makan dan minum sahaja. Ini pasal ditekankan bab ini ketika di Arafah, di Mina. Air susah, berbaris dan sebagainya. Pasal itu digalakkan untuk bertayamum. Ya, orang di Mekah, di Mina, air susah ada tapi air seorang bagi 1 botol setengah, 1 liter setengah, 1 liter, tapi untuk minum. Ada. Untuk minum nanti kegunaan untuk minum. Jadi oleh itu maka digalakkan untuk bertayamum ketika di Mina, di Arafah dan sebagainya. Okey. Mengambilnya sakit yang mudarat jika digunakan air. Katakan kalau kena air jadi sakitnya lebih mudarat lagi. Ya tak? Kita boleh pakai tayamum. Okay. Syarat-syarat tayamum. Okay. Ini besok saya akan datang. Saya buat praktikal. Saya bawa debu semua sekali. Debu ada dijual sekarang. 1 botol tu, kalau anda Rusia dijual RM5. Ya tak? 1 botol tu. Kecil je. Ya, itu bersih, dijamin suci. Ya, ada pihak yang pengeluaran yang apa tu terjamin, menjaminnya. Pasal itu kebanyakan orang nak pergi Mekah kita suruh beli tu 1 tu RM5 untuk persiapan persiadaan kat sana. Okey. Sakit yang mudarat jika digunakan air. Okay. Syarat-syarat tayamum sudah masuk waktu solat fardu. Okay. Contohnya kalau kita nak menggunakan tayamum, maksudnya sudah masuk waktu solat tadi. Sebab apa? Setiap waktu kita kena buat tayamum. Tak boleh katakan kita nanti isyak, maghrib sambung isyak tak boleh. Ya, itu jadi gitu. Nanti kita ada penjelasannya. Okey, sudah masuk waktu solatnya. Kalau maghrib sudah masuk waktu maghribnya, barulah kita boleh buat tayamum. Okey. Okay. Kalau tayamum ketiadaan air, contoh air tak ada, semua tak ada. Ya, begitu juga kita kena tunggu lepas masuknya waktu solat itu tadi. Waktu solat. Andainya dikatakan kita sakit disebabkan tak boleh kena air sebab sakit, maka hampir masuk waktu pun kita dah boleh buat tayamum lah. Ya? Okey.
tidak mendapat air setelah bersusah mencarinya itu. Satu daripadanya, dengan debu yang suci. Mesti dengan debu yang suci. Syarat-syarat ni, syarat-syarat tayamum tadi, dengan sebelum tidak boleh menggunakan air disebabkan sakit. Suci dari najis. Bermakna debu tu suci dari najis dan sebagainya. Okey. Ini besok kita akan datang, kita buat praktikal semua. Ya, cikgu. Ambil wuduk pun praktikal, tayamum pun buat praktikal. Okey. Wuduk sahibul jabirah. Rukun dan cara tayamum sudah. Ini tadi mana? Ini ya. Syarat saya tayamum tadi. Okey. Okey, rukun dan cara tayamum. Apa dia? Rukun dia mesti, ya. Apa sebab rukun aja kena ingat. Kalau yang rukun itu tidak kita kerjakan, maka tidak sah tayamumnya. Iaitu niat, mestilah niat bertayamum dengan lafaz sahaja aku bertayamum untuk membolehkan mengerjakan solat kerana Allah Ta'ala. Ya. Ini kalau untuk tayamum bersuci tayamum untuk solat. Kalau untuk mengaji Al-Quran lain juga. Untuk mengaji Al-Quran. Ya dah. Itu lain. Okey. InsyaAllah nanti kita akan tunjukkan. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku sekali dengan debu tanah yang suci. Ya, caranya nanti kita tunjukkan. Bukan nak debu putih-putih, dia kena tap sekali, lepas tu kita nipiskan ni, ketuk-ketuk di tempat lain, tak boleh situ juga. Kalau situ juga nanti debu tu tak boleh pakai lagi. Ya, mesti tempat lain. Pasal yang jatuh tu dah kira mustakmal. Dah. Jadi tak boleh pakai lagi nanti. Mesti tempat yang lain. Okay. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku sekali dengan debu yang dengan debu tanah yang suci tadi. Okay. Nah, ini sebut pasal tu sebut debu tanah yang suci bersih. Jangan ditengok debu aja cari tepung. Tepung gandum pula tu, tepung ubi ke? Sudah itu tak boleh. Ya, ini syaratnya mesti dengan tanah. Pasal hukum ni apa sebab tanah walaupun benda-benda debu yang lain tak boleh. Begitu jugalah bak kata kalau apa ni samak. Samak ni mesti pakai tanah. Tak boleh pakai sabun walaupun sabun tu lebih bersih. Nak sabun boleh tapi macam mana pun dia nak 7 kali, 1 kali daripadanya mesti dengan tanah sebab hukum. Ya, sebab itu ada hukum. Okey. Letakkan cara meratakan debu ke seluruh anggota tayamum iaitu muka dan kedua tangan. Lepas tu tertib melakukannya. Tertib melakukannya ikut susunan. Tak boleh tangan dulu baru muka, tak boleh. Tak. Hanya muka dulu baru tangan. Okay. Cara tayamum. Letakkan dua belah tangan ke atas debu dan nipiskannya. Okay. Baru sapu ke muka dengan debu tersebut. Baru sapu ke muka tersebut. Debu ke muka tersebut. Sapu kedua belah tangan sampai ke siku dengan debu tersebut. Okay. Hanya dua itu, muka dan tangan saja. Ya, telapak tangan hingga ke siku. Tangan hingga ke siku.
kaki tak payah. Okey? Makluman. Anggota tayamum adalah muka dan 2 tangan hingga ke siku sahaja. Kaki tidak termasuk sebahagian anggota tayamum. Kalau tayamum tak payahlah sapu sebab bahagian kaki tadi. Okey. Perhatian. Cara bertayamum untuk hadas kecil dan hadas besar adalah sama. Kalau mandi wajib pun sama juga. Hanya sapu muka, tangan itu saja. Kalau tayamum, ya, tak perlu nak gulik-gulik, tak perlulah, ya. Itu hanya sapu muka. Macam mana, cuma niatnya saja lain, ya. Okey. Satu tayamum hanya untuk satu perkara wajib dan beberapa sunatnya. Okay. Apa maksud kat sini? Satu tayamum untuk satu perkara wajib dan sunatnya. Contoh, untuk solat maghrib. Boleh digunakan untuk sunat qabliyah ataupun sunat ba'diyahnya selain untuk solat maghrib tadi. Ya. Tetapi kalau nak solat isyak, kena tayamum lain lagi. Tak boleh tayamum yang satu tadi untuk solat maghrib. Tak boleh. Ya? Okay. Mesti untuk satu, untuk yang wajib dengan untuk yang sunatnya saja. Tayamum untuk satu perkara wajib dan beberapa sunatnya saja. Okay. Solat dengan tayamum kerana ketiadaan air tidak perlu diulangi setelah diperolehi air walaupun waktu solat itu masih ada. Okay. Contoh, kita dah tahu kalau sekiranya kita tayamum tadi sebab tiada air, tiba-tiba kita tengah solat, hujan datang lebat, solat teruskan lagi. Solat kita teruskan, tak payah mengulangi lagi. Walaupun dah ada air tadi. Ya? Okey. Jadi, itu cara syarat-syarat sahnya tayamum. Okey. Wuduk sahibul jabirah. Okey. Apa maksud wuduk sahibul jabirah? Wuduk sahibul jabirah ini adalah orang yang kata tangan patah, kena simen, jari luka, kena balut, ya tak? Kaki anggota wuduk pula tu, kena simen dan sebagainya. Itu diistilahkan sahibul jabirah. Okay. Maksudnya, menyapu air di atas salutan atau simen atau seumpamanya bagi anggota wuduk ketika wuduk tadi. Maksudnya, okay. Rupanya saya ada buat cermin, lupa tak pakai. Tu cilik. Baru jelas sikit. Okey. Apa maksud kat sini? Ialah kita menyapu air di atas salutan atau simen. Kalau di simen, andainya kaki tu di simen, anggota wuduk tu di simen, maka kita kaki tak perlu, ya. Kaki tak perlu. Kalau ini tayamum ini tadi, ini ingat dia, ini pasal membicarakan wuduk bukan tayamum, kan? Tetapi kalau sekiranya kita wuduk ini tadi kena balut anggota wuduk, kena simen dan sebagainya, maka kita hendaklah menyapu air ke atas salutan atau simen atau seumpamanya bagi anggota wuduk ketika wuduk. Contoh jari ni patah ataupun luka, ya, kita dibalut, kan? Dibalut. Okey. Maka ketika ambil wuduk, yang lain tu kita basuh, jelas. Yang balutan hanya sapu saja.
bukan basuh, ya, sapu saja. Okey, itu dia. Tapi ingat, ini tadi ada digalakkan untuk mengulangi solatnya, ya. Nanti. Okey. Kias kepada hukum menyapu atas kuf. Ya, sarung kaki yang digunakan oleh setengah tempat yang mempunyai musim sejuk dan serbannya. Ini setengahnya dalam musim sejuk, tentera-tentera semua hanya dia boleh menyapu atas kasutnya saja. Kuf itu sarung kaki. Sarung kaki sama terdiri daripada kulit, getah dan sebagainya. Ya, dia boleh sapu atasnya saja. Maksud kat sini. Okey. Hal yang sama berlaku pada tempat patah yang disimenkan, balutan kepala atau tempat darah keluar, balutan kudis atau balutan luka akibat pembedahan dan sebagainya. Ya, ini dirujuk daripada fiqh Islami, ya. Dalam fiqh Islami ini ada 12 jilid ni, ya. Jilid yang pertama surat 346. Okey. Hukum sahibul jabirah. Hukum sahibul jabirah ni apa yang balutan tadi, ya. Hukum sahibul jabirah iaitu yang balutan tadi, iaitu perlu membasuh anggota wuduknya yang sihat dan menyapu pada jabirahnya. Maksudnya menyapu pada balutannya tadi, disapu sahaja. Ya, tak bukan dibasuh. Yang tak ada kebalutan kita boleh basuh, yang ada balutan maka kita sapu sahaja pada jabirahnya. Digalakkan untuk i'dah, iaitu ulang solat yang dilakukannya dengan wuduk sahibul jabirah tadi. Bermakna digalakkan. Maksudnya kalau apa kita boleh buat qada semula setelah kita sihat. Itu kalau nak, ya, digalakkan, ya. Tapi setengah ulama mengatakan tak perlu diulangi solatnya, dan ada setengah ulama sekiranya ini, tapi mazhab Syafi'i dia tidak mewajibkan untuk mengulangi, tetapi hanya digalakkan untuk mengulangi. Kalau kita ulangi dapatlah pahalanya. Ini adalah telah diputuskan dalam apa ni? Dalam kursus haji, muzakarah haji yang ke-20 di Melaka. Saya ada menghadiri ini, ya. Ada menghadiri sekali ketika ini. Banyak permasalahan ketika itu. Pasal itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pasal itu kalau sekiranya yang kita pakai tutup ni kan, dulu kita sebelum ada permasalahan kita tak boleh tutup ni. Hidung mulut ni kita tak boleh tutup. Tapi ketika masa tahun 2003, masa tu ada SARS. SARS ini pun berpunca dari negara China juga, kan? Maka ketika itu maka diharuskan wa imma dalam ihram, wa imma dalam haji, ihram umrah, maka itu digalakkan. Pasal tu sekarang mudahlah, pasal kita dah berlaku waktu SARS. Yang pada COVID ini memang mudah, jadi tak perlu. Begitu juga dulu pakai jam tak boleh. Orang pergi haji, pergi umrah, ihram. Ketika ihram haji, ihram umrah tak boleh, tapi sekarang boleh dah. Dalam muzakarah. Muzakarah itu majlis fatwa terdiri dari mufti-mufti, ya. Selain guru-guru yang bagi penceramah macam saya ini mendengar saja dan mengeluarkan hujah-hujah yang perlu kita adakan. Cuma saya ada pernah mengeluarkan hujah. Kita dalam kursus haji, minta maaflah saya sentuh haji cikgu, ya.
dalam kursus haji, bab solat ini hanya 1 hari saja. Tapi tak cukup 1 hari itu. Banyak perkara-perkara kelemahan pada jamaah-jamaah haji. Apabila saya ungkapkan ketika dalam muzakarah, apa jawapan dalam bagi pihak pengurusi? Ustaz, kita anggap orang nak pergi haji ni dah sempurna solatnya. Itu saja. Yang pertama sekali yang cukup kelemahan lagi ketika kita nak sentuh bab jamak. Jamak takdim, jamak takhir, jamak dan qasar sebagainya. Itu juga. Okey. Pandangan mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab yang lain ke. Pandangan mazhab ke kes batal duduk. Ya. Ini saya sentuh bab kursus haji, minta maaf ya, sebagai pengetahuan tuan-tuan juga. Ada setengahnya Hanafi, Maliki, dia boleh gunakan ini. Bukan semestinya pergi ke haji saja, tapi ini bagi Imam Syafi'i pun bersandarkanlah dengan mazhab Maliki dan sebagainya. Okey. Pandangan mazhab Syafi'i iaitu pandangan marjuh, ya. Marjuh itu sama dalam kes batal duduk, pendapat pilihan berdasarkan masalah jamaah haji. Boleh pilih, ya. Maksudnya pendapat masalah jamaah haji dan umrah lah maksudnya kat sini. Tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan kulit antara lelaki dan wanita ketika tawaf dan dalam keadaan masyaqqah. Masyaqqah ini susah payah untuk dielakkan. Pasal kita tawaf memang bersempit-sempit. Pagi ketika turun daripada hotel nak pergi Masjidil Haram pun bersempit-sempit. Itu dikira masyaqqah, susah payah nak dinaikkan dengan syarat tanpa syahwat. Bersentuhan dengan syarat tanpa syahwat. Contoh, ya, kalaulah kata sana mazhab Maliki, setengah macam Maliki di kat sana, Hambali, perempuan-perempuan tak pakai stokin. Jamaah perempuan tak pakai stokin. Ya, jadi apabila jamaah perempuan tak pakai stokin, kita ni lelaki memang tak boleh pakai stokin. Ketika apa? Kalau tertendang dia, macam mana? Kalau itu asyik batal aja lah. Tak habis batal. Tak tahu bila apa, sedangkan itu keadaan sesak sama. Itu adalah kalau tersentuh sedemikian. Kadang-kadang maklumlah, saya ini rendang. Rendang, bukan pendek ya, Pak Karim. Jadi saya ini rendang. Kita itibak tu. Kadang-kadang dia berpaut bau kita. Ada berpaut bau kita. Macam mana? Asyik batal panjang, tak habis-habis tawaf kita. Ada? Satu. Tu. Kadang-kadang pasal itibak tu, buka bau tu kanan, bagi lelaki itu sunat. Kadang-kadang saya tak nak buka pasal sunat, saya nak selimut situ. Muka saya pula terkamnya. Maklumlah orang rendang, Arab sana dia yang hitam-hitam kan tinggi-tinggi. Tu dia. Jadi tak boleh nak dielakkan. Jadi kita itikad saja. Begitu juga bukan semacam orang lain. Dengan isteri kita pun tak mengapa. Ya, ketika di sana. Ya. Tapi bagi mazhab Hambali Maliki bukan semestinya pergi haji umrah. Di Malaysia pun ada juga. Ya. Macam tanya apa? Siapa ni Cik? Kalau Cik siapa? Cik Musa. Cik Musa dia Hanafi kot. Ya. Bukan Syafi'i. Maka dia tersentuh dengan isteri dia tak batal. Ada contoh. Okey. Dengan syarat tanpa syahwat. Keputusan Muzakarah Haji peringkat kebangsaan kali ke-21 pada 5 hingga 7 Jun 2005. Bertempat di Shah Alam. Ni dia. Apa dia nama? Blue Wave. Hotel Blue Wave tu.
Saya ada ikut sekali. Masa tu arwah isteri saya ada. Kemudian kita dapat orang satu bilik. Saya bawa lah isteri saya. Ya dah, anak saya semua kata itu. Okey. Maksud solat. Baru kita berpunca daripada solat. Apa itu solat? Solat, kalau orang putih kata pray. Ya tak? Pray. Pray itu apa? Doa kan? Jadi, maksud solat. Iaitu satu ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Mengandungi beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Ya. Bangladesh ikut apa? Hanafi kan? Hanafi. Dia sentuh lelaki perempuan, tak batal kan? Tak batal. Dia Hanafi itu dia. Jadi tak datang syahwat. Itu aja. Jadi Syafi'i batal. Cik Musa pun juga. Okey. Okey. Apa maksud solat? Satu ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, iaitu mengandungi beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Pasal itu dulu ada orang mengatakan solat jenazah tak ada air sembahyang pun boleh, dia kata. Sebab solat jenazah itu solat sunat, dia kata. Tak ada, tak boleh. Pasti ada air sembahyangnya. Sebab dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya? Okey, mesti. Sabda Nabi SAW, amalan yang pertama yang dihisab Allah kepada seseorang hamba pada hari kiamat nanti ialah solat. Okay. Jika solat seseorang baik, baiklah pula seluruh amalannya dan begitu sebaliknya. Ya, ini di hadis riwayat At-Tabrani. Ya, jadi maksud kat sini, solatlah punca segala-galanya. Ya, kalau sekiranya solatnya sempurna, insya-Allah segala-galanya kita sempurna. Tetapi kalau tidak solat, maka tidaklah sempurna Islamnya. Istilahnya dia kata tak solat bukan Islam, itu saja. Ya, okey. Kesempurnaan dan perkara utama dalam solat. Syarat-syarat sah solat. Ini syarat-syarat sah solat, rukun-rukun solat. Ya, tu ada syarat-syarat dia dan ada rukun-rukunnya, dan sunat ab'ad dan sunat hayat. Ada yang sunat ab'ad, ada sunat hayat. Ya, nanti akan dijelaskan. Perkara makruh dalam solat. Ada perkara yang makruh dalam solat. Ya. Perkara membatalkan solat dan perkara yang membatalkan solat. Waktu-waktu yang haram, solat sunat yang tidak bersebab. Waktu-waktu yang haram, solat sunat. Contohnya lepas maghrib, lepas asar dan lepas subuh. Ini adalah solat sunat yang tiada bersebab. Maksudnya solat sunat rawatib. Tetapi solat sunat yang bersebab, contohnya solat sunat jenazah, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat gerhana bulan, solat sunat gerhana matahari, nak bermusafir, itu juga dibolehkan. Ya, dibolehkan. Solat sunat nak apa? Nak memakai ihram, semua itu dibolehkan, tidak diharamkan. Okey. Ini yang diharamkan yang tiada sebab. Hanya saja-saja ya, nak bulat solat sunat rawatib. Syarat-syarat sah solat mesti Islam. Orang bukan Islam tak sah lah. Ya dah, tak sah solatnya. Pasal dia mengucap pun tidak. Kan?
berakal. Mesti akal. Orang yang tidak berakal tidak wajib mengerjakan solat. Orang siuman, tak siuman, orang tak siuman, ya, sebenarnya tak sempurna akalnya. Macam banyak-banyaklah kita dapati, ya, maka itu tidak wajib. Tapi kalau dia dapat melakukannya, maka itu dia belah dapat fadilatnya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Okey, nak solat mesti suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatnya, tempat solat tadi. Yakin masuk waktu maghrib ataupun waktu isyak. Menghadap kiblat, mesti menghadap ke arah kiblat. Okey. Menutup aurat, mesti menutup aurat bagi muslimah, walaupun selai rambut istilahkan aurat juga mesti disorokkan, disimpan. Mengetahui fardu dan sunatnya, ya. Mengetahui fardu dan sunatnya. Tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Okay. Tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Ini nanti kita apa? Okay. Beli sikit lagi cikgu. Okay. Dia hampir masuk. Bisa. Okay. Rukun-rukun solat ada 13 rukun. Ini baru saya sentuh. Ini kita kena jaga ketika solat. 13 rukun. Ini yang wajib, mesti, pasti. Ya. Pasal kalau solat ni wajib, rukun itu adalah wajib. Ya. Istilahnya wajib. Tetapi kalau dalam haji ataupun umrah, rukun itu pasti lakukan. Tertinggal rukun, tak dapat haji, tak dapat umrahnya. Tetapi kalau wajib haji, tertinggal, dia boleh bayar dengan dam. Itu lain. Tapi kalau solat ni tak ada. Ya. Itulah rukun, itulah pasti dilakukan. Okey. Takbiratul ihram itu rukun. Mesti. Yang dikatakan Allahu Akbar itu mesti. Okay. Nanti 13 ni akan dibahagikan pada 3. Rukun qauli, qalbi dan fi'li. Nanti ada mana dia yang dikatakan qauli, ya, macam Allahu Akbar tadi, qauli. Mesti didengar oleh telinga kita. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri walaupun rukun, yang mampu kena, yang tak mampu boleh duduk, ya. Itu nanti diapakan. Tetapi kalau mampu berdiri, sengaja dia tak berdiri, maka itu tidak sah solatnya. Okey. Berdiri bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah, itu rukun, mesti. Kalau tak baca surah Al-Fatihah, ini dalam rukun qauli ni, ya. Kalau kita baca dalam hati saja Fatihah, tidak sah solatnya, ya. Okey. Rukuk dengan tamakninah. Tamakninah ialah tenang dan tertib, tidak terburu-buru. Tamakninah dia dengan tenang dan dengan tertib dan tidak terburu-buru. Maksudnya, ya, sekurang-kurangnya berhenti seketika antara satu rukun ke satu rukun, sekurang-kurangnya subhanallah. Dan tidak terburu-buru, maksudnya tak sempat nak berhenti. Contoh kebanyakan, baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu tidak sekurang-kurangnya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti seketika, sempat bernapas, barulah Allahu Akbar, rukuk. Ya? Kalau terus saja bererti tak ada tamakninahnya antara satu rukun ke satu rukun tadi. Ya, okey. Nanti akan dijelaskan di bahagian belakang nanti. Okay.
Iktidal dengan tamak ninah. Iktidal berhenti tegak selepas rukuk tadi. Mesti. Ya. Sujud 2 kali dengan tamak ninah. Sujud 2 kali dengan tamak ninah. Tapi tuan-tuan pernah tak tengok orang sujud cup, 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 cup. Ya tak? Apa? Itu tidak sah. Ya. Tamak ninah tak ada. Ya. Jadi sekurang-kurangnya ketika itu subhanallah, sekurang-kurangnya. Kalau tak sebab apa-apa, ya, berhenti seketika. Ya. Okey. Duduk di antara 2 sujud dengan tamak ninah, okey. Membaca tasyahud akhir itu rukun. Duduk tasyahud akhir itu rukun. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir itu rukun. Membaca salam, ya. Membaca salam iaitu assalamualaikum itu mesti. Tak boleh diam aja gitu aja, gitu dah habis. Tak ada baca salam, tak boleh. Itu rukun qauli. Yang gitu-gitu itu sunat saja. Sekurangnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kanan ke kiri itu sunat saja. Ya, insya-Allah nanti jadi dia membaca salam. Tertib mengikut susunannya, iaitu yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir. Kenapa kat sini tak disebut tasyahud awal? Pasal tasyahud awal, tahiyat awal itu adalah sunat, kan? Tapi sunat apa? Sunat muakkad yang dituntut nanti ada. Ya? Okey. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey. Apa dia? Sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey. Saya ambil sini saja, ya. Lepas tu saya buat soal jawab sikit. InsyaAllah kita sambung akan datang. Dan saya bagi nota. Tuan-tuan boleh catat, boleh apa nanti. Okey. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah amalan-amalan sunat yang dikuatkan dalam solat. Jika ia tertinggal, maka disunatkan menggantinya dengan sujud sahwi. Amalan sunat ab'ad itu ialah, contoh, membaca tahiyat awal, itu sunat ab'ad. Ya. Pasal itu tak disebut dalam rukun tadi. Sebab ini masuk dalam sunat. Ya. Kalau katakan kita tak buat tahiyat awal, terlupa dan sebagainya, kita boleh ganti sujud sahwi. Tetapi kalau kita terlupa sujud sahwi, tak buat sujud sahwi, sah tak? Sah. Tapi maknanya adalah bak kata, bak kertas tu ada melompong koyak sikit lah. Tercalar lah sedikit, ya. Tidak ada campur. Kalau pasal sujud sahwi ini adalah untuk menggantikan, bak kata, menggantikan yang koyak-koyak yang tertampal-tampal, yang perlu kita tampal. Membaca selawat dalam tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Kena selawat. Itu sunat ab'ad. Tapi tahiyat akhir, rukun. Ya, mesti. Tak baca selawat, maka tidak sah solatnya. Okey. Ketika membaca tahiyat akhir tadi, ya, membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Ya. Ketika keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca tahiyat akhir tadi, itu adalah sunat. Contohnya yang wajib hanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala, itu sunat, ya, ketika tahiyat akhir. Membaca doa kunut pada solat subuh dan solat witir pada malam 16 hingga akhir bulan Ramadan, ya, itulah sunat subuh. Di mana tak baca kunut, ganti sujud sahwi. Tak sujud sahwi, sah tak? Sah. Tapi
ibaratnya apa kertas putih tercalalah sedikit. Tapi Hanafi, Hambali tidak sunat dia dah. Tak ada kunut dia kan. Okey. Tapi witir dia ada sunat kunut dia. Pasal tu di Mekah, Madinah awal Ramadan dah doa kunut. Dah doa kunut witir. Pasal biasa doa kunut ni ketika witir. Kita kat sini 15 malam 16 baru baca kunut dan witir. Okey. Jadi setakat ini dulu dapat saya sampaikan bab sunat abad kat sini, insya-Allah. Nanti kita minggu depan kita sambung cikgu, dan saya bagi nota dia sekali. Belum perbuatannya dia sekali. Ada pertanyaan? Kok ada pertanyaan? Persoalan? Cik Zul tak sihat lagi ya? Tak ada? Oh, tak tahu. Okey. Muslimah ada nak tanya? Tak ada, belum lagi. InsyaAllah nanti apa. Ini ketika dalam kursus haji, ini banyak persoalan-persoalan ni. So, okey. InsyaAllah tak ada persoalan kat sini. Kalau tak persoalan, tak apa, tak mengapa. Ini pun insya' dah masuk. Ya. Saya memohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata yang wajib, yang apa? Yang benar, yang betul itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan, kesilapan itu daripada diri saya yang jahil ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لذا المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لذا المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لذا المجلس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.